Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya hendak menunjukkan beberapa sedikit kaedah yang mudah untuk menjawab adab akhlak Islamiah kertas kedua. Okey. So mari kita jawab. Okey, ini adalah contoh-contoh soalan. Okey, cuba tengok pada soalan yang pertama. Dia cakap tulis 2 adab menziarahi kubur. Okey, untuk sentiasa bila anda hendak menjawab soalan, pastikan faham betul-betul kepada soalan ni dia nak apa. Okey, nampak ni dia dah hitamkan perkataan 2. So garis line perkataan 2 tu untuk mudah menjawab. Okey. Tulis 2 adab menziarahi kubur. Menziarahi kubur. Dia nak adab-adab adalah positif. Okey. So, kalau dia kata dia nak 2 adab, mestilah kita kena bagi jawapan ni yang positif. So, apa dia? Dia nak 2 adab menziarahi kubur. Kalau anda lebih hafal kepada dalam kitab, dalam buku, adalah lebih baik. Tapi ni saya nak bagi kalau yang tak hafal, yang tak tahu apa jawapan dia. Okey, kalau kita cakap pasal adab. Adab menziarahi kubur, dia nak 2. Okey, kita fikirlah apa yang perlu anda buat ketika anda menziarahi kubur. Okey, kita boleh cakap menutup aurat. Menutup aurat. Lepas dah menutup aurat, semua tu kita kena tidak membuat bising. Ketika menziarahi kubur, kita tak boleh buat bising. Okay, ini pasal logik lah. Okay. Tidak membuat bising. Okay. So, seterusnya. Mira dan rakannya bergelak ketawa ketika menziarahi jenazah. Mira dan rakannya bergelak ketawa ketika menziarahi jenazah. So ini kalau kita dah perlu fahamkan dah. Bergelak ketawa ketika menziarahi jenazah ini adalah negatif. Sebabnya dia kata dia nak akibat, 2 akibat perbuatan tersebut. So ini kita kena bagi jawapan yang negatif sedikit. Okey. Apa yang kita akan buat ketika kita menziarahi jenazah, kita nak menziarahi orang tu, kita boleh letak meregangkan hubungan. Merenggangkan hubungan. Akhir sekali silaturahim. Ayat tu jangan pendek sangat, okey? Meregangkan hubungan silaturahim. Ataupun yang kedua, mendapat dosa. Yelah, kita menziarahi jenazah, tiba kita bergelak ketawa, mendapat dosa lah. Okey. Okey, so anda perlu first kali perlu fahamkan soalan ni dia nak apa. Dan second, pilihlah jawapan yang sesuai dan logik. Okey, logik. Okey, so soalan yang ketiga. Zaid mengucapkan tahniah kepada Abu yang berjaya mendapat tempat pertama dalam pertandingan pidato. Dia mengucapkan tahniah, bukan takziah. Tahniah kepada Abu yang berjaya mendapat tempat pertama dalam pertandingan pidato. So ini dia nak apa? Dia lakukan 2 kebaikan. Bulatkan kebaikan ni ataupun lainkan kebaikan ni. So maksudnya ini dia nak jawapan yang positif. Okey, positif. So kita kena cakaplah jawapan yang positif. Okey, jelaskan 2 kebaikan perbuatan tersebut. Apa yang awak boleh fikirkan tentang awak? Apa yang awak dapat bila awak mengucapkan tahniah kepada kawan awak? Mesti akan macam kita merapatkan hubungan kita kan, merapatkan hubungan silaturahim. Merapatkan hubungan silaturahim. Okey, second apa? Bila kita, okey, contohlah bila orang cakap tahniah kepada kita, kita akan apa? Kita akan sayang kepada orang tu kan? So kita boleh cakap disayangi oleh rakan. Disayangi. Awak kena fikir, first awak kena tahu itu positif atau negatif. Barulah kita boleh faham ke betul-betul. Disayangi oleh rakan. Kalau lebih awak hafal kepada dalam buku, lebih bagus. Ni kalau yang tak tahu, dah tak tahu nak buat apa. Okey. So yang kedua pula. Okey, ni. Dia pun jawab semua juga. Nyatakan 2 adab bekerja. Lainkan adab dan bekerja. Apa yang awak perlu buat ketika awak bekerja? Apakah adab awak? First sekali, kalau bekerja bos akan bagi tugasan semua. So kita boleh buat amanah.
amanah dengan tugasan. Okey. Tugasan. Okey, amanah dengan tugasan. Yang second pula kita boleh cakap bertutur, berhema atau bertutur dengan sopan ataupun paling senanglah menepati masa. Okey, menepati masa bekerja. Barulah kita macam betul menjawab menepati masa bekerja. Okey. Senaraikan 2 pekerjaan yang halal. Ini kita boleh fikir sendirilah macam-macam. Dia nak 2 pekerjaan yang halal. Apakah pekerjaan yang halal? Kita boleh cakaplah menjual makanan yang halal, menjual kurma ataupun macam-macam lah pekerjaan seperti petani, peniaga ataupun kita cakaplah petani ke, okay? Petani ataupun polis lah, polis. Okey. Siap. Okey, yang ketiga. Mariam membantu ibunya memasak di dapur. Okey, Mariam ni membantu bukan memarahi, okey? Tulis 2 faedah. So ini juga dia nak dalam positif. Okey, dia nak faedah daripada perbuatan Mariam tersebut. Apa yang Mariam dapat jikalau Mariam membantu ibunya? Okey, kita akan, kalau kita membantu ibu kita, kita suka membantu ibu kita, kita akan sentiasa dirahmati. Boleh juga macam tu, dirahmati oleh Allah, dirahmati oleh Allah, disayangi oleh masyarakat. Disayangi tu disayangi oleh keluarga. Boleh juga disayangi oleh keluarga. Ataupun kalau soalan kalau jawapan favorite, kita boleh cakap mendapat pahala. Okey, mendapat pahala ataupun macam-macam lagi lah. Okay, yang soalan ni pula, beri 2 adab dengan pemimpin. Ni pun pasal adab juga. Beri 2 adab dengan pemimpin. Okey, pemimpin. So, apa adab awak dengan pemimpin? Okey, kita pilih, bagi senang lah. Pemimpin macam bapa kita. Bapa kita tu seorang pemimpin keluarga. Okey, apakah adab awak dengan ayah awak tersebut? Buat 2 adab dengan pemimpin. Apakah adab anda dengan pemimpin? Okey, bila kata dengan pemimpin, dengan ketua kelas, apa yang perlu buat? Kita boleh letak kat sini bertutur, bermanis muka ketika bermanis muka. Bermanis muka ketika bertegur. Bermanis muka ketika bertegur. Second pula kita boleh cakap menghormati ataupun kita bolehlah menghormati. Menghormati pemimpin. Okay, so itu sahajalah untuk hari ni. Harap sedikit pengkongsian ilmu ni dapatlah sama-sama meresap ke dalam hati. So, terima kasih sesiapa yang melihat video ini. So, thank you. Bye.